Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa laqad rawayna Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qila lahu ma taqulu fi rajulaini ahaduhuma kasirul khair kasirul syar wal akharu qalilul khair qalilul syar. Qala la a'dilu bisalamati syai'a. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dikatakan baginya, apa engkau kata pada dua orang laki-laki, yang pertamanya iaitu banyak kebajikan dan banyak juga kejahatan. Ya. Dan yang satu lagi, sedikit kebajikannya dan sedikit kejahatannya. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak menimbang, tidak adil dan tidak selamat akan segala sesuatu. Ini kita sambung yang bulan lepas berkaitan dengan takwa. Seorang hamba yang bertakwa menjunjung segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Ayuti'a fala yuqsa. Bahawa Allah Taala ditaati dan tidak diderhakai. Jadi berpaksikan dengan dua perkara yang dikatakan takwa atau ibadat kepada Allah ni, dua perkara penting. Yang pertama, kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Yang kedua, kita menjauhkan apa yang Tuhan larang. Tapi kadang-kadang nak buat yang Tuhan suruh ni lebih mudah daripada nak meninggalkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak bersedekah tu mudah. Tapi nak pertahan diri daripada ungkit-ungkit, menyebut akan sedekah tu yang payah. La tabtulu sadaqatikum bil maddi wal adza. Jangan batal pahala sedekah kamu itu dengan sebut-sebut ungkit-ungkit. Mungkin kita boleh berpuasa, tapi payah jaga mata, mulut, telinga, lidah kita payah jaga. Hingga Nabi kata, kami sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Banyak orang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia. Mereka lapar dahaga. Batal pahala tu dengan sebab buat yang dilarang oleh Allah. Mungkin banyak orang boleh bangun malam, tapi sukar untuk jaga diri dia daripada riak, menceritakan kebajikan, kebaikan, ibadat yang dikerjakan. Buat ibadat supaya orang puji. Payah tu. Mungkin senang kita menuntut ilmu. Tapi bila dah dapat ilmu, payah nak jaga diri daripada sombong. Banyak orang ada ilmu, bangga dengan ilmu dia. Cabar sana, cabar sini. Peleceh orang, pelekeh orang. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka orang yang sombong. Allah benci orang sombong. Walaupun kita ulama.
Orang ada ilmu. Jadi nak buat Tuhan suruh tu mudah. Tapi nak tinggal yang Tuhan larang tu amat sukar dan payah. Berkaitan perkara ni, orang tanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Walaqad rawaina an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya diriwayatkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qila lahu. Sesungguhnya ditanya ia akan dia. Ada orang tanya dia. Tanya Ibn Abbas. Pasal orang suka tanya Ibn Abbas. Dia seorang yang alim. Dia antara sahabat yang alim. Dan banyak hadis-hadis riwayat Ibn Abbas. Dia pula sepupu Nabi SAW. Ilmunya mendalam. Banyak orang tanya dia. Apa soalan dia? Ma taqulu fi rajulaini? Apa kamu nak kata? Apa pandangan kamu terhadap dua jenis laki-laki ni? Ada dua orang laki-laki, ahaduhuma, yang pertama daripada keduanya tu, yang seorang tu kasirul khair, kasirul syar. Banyak kebajikan dia, kebaikan dia buat. Banyak juga kejahatan yang dia lakukan. Jahat pun banyak. Baik pun banyak. Mungkin dia berpegang, dia kata kita buat jahat. Dosa 1. Kita buat baik. Pahala 10. 10 tolak 1, masih ada 9. Itu faham. Dia tak faham yang Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala cuma terima ibadat orang bertakwa. Orang bertakwa ni yang Tuhan suruh dia buat. Ayuti'a. Yang bahawa dia taat kepada Allah. Fala yuqsa, tak derhaka kepada Allah. Bila derhaka pun buat, ibadat pun buat, Tuhan tolak. Ni dia jahat pun banyak, baik pun banyak. Wal akhar, yang kedua pula, khairul khair, sedikit kebajikan. Khairul syar, jahat pun sikit. Jahat buat sikit, baik buat sikit. Yang seorang lagi banyak kebajikan dia buat, ibadat dia buat, sedekah dia buat, tapi jahat dia pun banyak juga. Apa pandangan kamu, wahai Ibn Abbas? Orang tanya Ibn Abbas. Qala. Dia kata apa? La a'dilu. Tak adil. Tak seimbang. Tak betul. Tak kena. Itu dia. Dia kata, la a'dilu. La bisalamati syai'ah. Tak ada selamat sesuatu. Kamu tak selamat. Ibadat kamu yang banyak tak memberi arti apa-apa. Kebajikan, kebaikan kamu buat banyak-banyak tak memberi makna apa-apa sebab disertakan dengan buat jahat. Kebaikan sikit yang kamu buat pun tak ada makna dengan sebab buat jahat. Dalil-dalil cukup banyak. Jadi kita jadi masalah. Buat-buat rumah runtuh. Kita buat-buat rumah, lepas tu kita runtuh. Kita perbaik-baik kereta, pergi katok lagi kemik pula. Buat kebajikan, musnahkan kebajikan itu. Kita musnahkan dia. Buat kebajikan bagus dah, tapi ada perasaan hasad dengki ke orang. Hasad dengki ni haram. Ibarat orang membakar kayu kering. Ibadat yang dia buat tu, dia longgok. Lepas tu cucuh api. Macam itulah ibarat dia. Jadi kita kena jaga-jaga. Kita saja kita rasa ibadat kita banyak. Tapi hari-hari kita musnahkan ibadat yang kita buat. Baik itu kata ulama sufi, kalau kamu tak masak, tak mahir ilmu tasawuf, ilmu kami ni, kamu mati dalam keadaan dosa besar, kamu tak tahu. Kita tak mahir, tak mengaji ilmu tasawuf. Kita riak. Kita tak tahu kita riak. Kita hasad dengki kat orang. Kita tak tahu kita hasad dengki. Kita takabur. Kita tak tahu kita takabur.
Dan kita mati, bawa benda-benda ni semua. Tempatnya neraka lah tu. Wal'iyadzubillah. Jangan terpengaruh dengan ada orang kata, gunanya ilmu tasawuf ni, ilmu ayat acak. Ni lagi teruk. Lagi teruk. Apabila kita mengaji, kita faham, kita jaga diri. Janganlah makna bekalan kita yang kita nak bawa tu musnah, hancur begitu saja dengan sebab maksiat batin terutama yang kita lakukan, yang kita tak sedar. Kan? Itu dia. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat. Nah, itu dia. Ada dalam kitab hikam, kalau kita mengaji kitab hikam, ada Syekh Ibn Atta' kata begini. Kadang-kadang dia kata, orang buat maksiat ni dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang. Kadang-kadang orang buat taat, Tuhan benci. Ada jadi macam tu. Dia kata maksiatun awrasat zullan wan kisaran. Maksiat yang kita lakukan tetapi mewariskan kita ni zullan, rasa hina, rendah diri. Wan kisaran, tawaduk, merendah diri, menghinakan diri. Buat maksiat, rasa diri terlalu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun, kata Syekh Ibn Atta', lebih baik min ta'atin, daripada taat yang kamu kerjakan itu, awrasat izzan wastikbaran. Taat yang kamu buat mewarisi keagungan, rasa mulia, rasa sombong. Buat taat, rasa hina. Lebih baik, kata Ibn Atta', daripada buat maksiat dengan sombong, angkuh. Macam mana jadi macam tu? Dia buat maksiat, minum arak, contoh. Lepas tu dia menyesal yang amat sangat. Rasa terhina diri dia, pasal apa aku sampai macam ni. Kalaulah Allah matikan aku ketika ni, tempat manalah aku nak duduk. Merayu pada Allah, bertaubat kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Hingga Allah kata dalam Quran, Tuhan kata apa? Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah sesungguhnya kasih pada orang yang bertaubat. Buat maksiat, rasa hina diri, membawa bertaubat, menghinakan diri di sisi Allah. Allah kata Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang yang bertaubat. Orang buat maksiat ni, dia bertaubat, Allah sayang kat dia. Tapi buat taat, bagi sedekah kat orang, ungkit, sakitkan hati orang yang terima sedekah. Mana tak susah, beranak dia tiap tahun. Balok kerja. Hang bagi-bagi lah. Dia ungkit. Sakitkan hati orang. Sombong. Allah kata, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci, Allah tak suka orang sombong. Hang buat ibadat, Allah benci. Pasal angkuh dan sombong. Hang buat taat, hang buat maksiat. Tapi dengan rendah diri, bertaubat kepada Allah, menjadi orang yang Tuhan kasih. Baik itu bila kita buat taat, jangan kita duduk confident dengan taat kita. Mengharapkan ketaatan yang kita buat ni, mudah-mudahan Allah terima. Itu yang diajak kita bulan-bulan Ramadan kan. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Minta doa kat Tuhan. Ya Allah, taqabbal minna salatana, terimalah sembahyang aku ni. Wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana, sujud rokok, tadarru', semua ni minta Tuhan terima.
Wa tammim taqsirana, sempurnakanlah kekurangan yang aku lakukan. Jadi Tuhan nak kita sentiasa merendah diri. Walaupun kita ulama, ilmu banyak, jangan sombong, jangan angkuh. Allah benci dengan orang yang angkuh dan sombong. Baik itu kadang-kadang jadi macam tu. Jadi sepatutnya bila kita buat taat, lagi rendah diri kita kepada Allah Ta'ala. Macam padi, lagi berisi, lagi tunduk. Lagi berisi, lagi tunduk, lagi tunduk. Lagi banyak ibadat kita, lagi merendah diri kepada Allah. Lagi banyak ilmu kita, lagi merendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita tak boleh masuk syurga dengan ibadat kita. Kita masuk syurga selamat api neraka dengan sebab rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita boleh buat ibadat pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu dirikan itu bifadlillah, semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa bi rahmatihi, dengan sebab kasih sayang Allah kepada kamu, kamu boleh buat ibadat. Bukan kederat kita, bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita. Hakikat kita ni tak ada haula, tak ada quwwata. La haula wala quwwata. Tak ada daya dan upaya. Yang ada daya dan upaya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa billahil aliyil azim. Melainkan Tuhan yang ali, maha tinggi, maha agung. Azim, maha agung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita balik jumpa Tuhan. Tuhan jemput kita dalam keadaan kita hilang ni panggil-panggil huduh ni. Sombong, angkuh, takabur, hasad, dengki, riya, ujub. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda anak pinak tuan-tuan. Melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim. Apa qalbun salim? Hati yang sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah. Hati yang berhias dengan sifat-sifat mahmudah. Jika kita tanggalkan pada diri kita sifat-sifat yang bahasa mazmumah. Seperti takabur, buang takabur. Baru boleh berpakai qalbun salim, sifat tawadhu. Buang riya, baru boleh pakai dengan ikhlas. Sifat ikhlas baru boleh masuk. Ikhlas ni qalbun salim. Buang ujub, ganti dengan zikru minnah. Zikir ibadat kita buat ni bukan kederat utara kita, bermata-mata anugerah Allah. Itu namanya zikru minnah. Buang sifat hasad dengki. Itu mazmumah. Kita pakai dengan sifat mahmudah, iaitu sifat nasihat. Kan? Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ibadat kita buat, tapi hati pun nak kena jaga. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa misalu ma ya qulnahu halul marid. Aku nak misalkan pada engkau, iaitu berkaitan hal orang yang marid, orang yang sakit. Dia nak buat contoh pasal ibadat kita buat ni, kita banyak kena tekan menolak benda-benda yang Tuhan tak suka. Ibadat buat juga, tapi beri keutamaan, tolak yang Tuhan tak suka tu. Menjauhi benda yang dilarang oleh Allah tu. Jangan kita duk pulun sunat, puasa sunat, ibadat sunat, tapi benda yang Tuhan tegak, yang tu kita buat. Mesti memanglah kita nak kena buat banyak ibadat, nak bawa bekal balik akhirat. Kebanyakan ibadat yang kita buat ni semuanya amalan-amalan sunat. Sunat ni kita buat dapat pahala, kita tinggal tak berdosa. Tapi yang haram tu, itu confirm dosa.
hasad, dengki, takabur, riak, ini semua membawa dosa. Bersusah payah kita benda-benda yang sunat, tapi yang haram kita tak jauhi. Mana kita tak pandai, tak cerdik. Kita tak cerdik. Orang yang cerdik, dia akan tinggal benda yang Tuhan larang. Itu yang keutamaan dia, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang sunat-sunat, yang wajib mesti kita buat. Yang sunat-sunat ni, buat ikut kemampuan kita. Pelan-pelan kita buat, insya-Allah. Tak guna tuan-tuan sekalian, kita jadi makna kata orang yang hafal Quran. Hafal Quran bukan wajib, sunat. Dalam masa yang sama, dia angkuh, sombong. Tak guna. Apa makna? Hafal Quran tu sunat saja. Yang sombong ni haram. Yang ni kena tolak. Contoh. Jadi, dia nak buat misalnya bagi kita cepat faham tentang halul marid. Seorang pesakit. Wazalika an mu'alajatal marid nisfani. Yang demikian itu, kelakuan seorang yang pesakit itu, iaitu dua macam. Kita nak ubati pesakit ni ada dua macam. Nisfu huwa da'u. Iaitu separuhnya, iaitu kita bagi dia ubat. Kita jumpa doktor akan bagi ubat. Itu satu cara mengubat penyakit dengan memakan ubat. Wanis pun wal i'tima, yang keduanya pantang. Satu bagi ubat, satu pantang. Dua-dua ni penting. Ubat pun penting, pantang pun penting. Bagi ubat tak jaga pantang, habis. Mesti ubat apa pun semua pantang. Saya dulu nak keluar hospital, doktor pesan dua. Ustaz, ini ubat makan. Ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi dia bagi 3 macam. Satu ubat darah tinggi, satu ubat cayak darah. Satu lagi ubat makna kolesterol. Yang ni makan yang ni macam ni. Itu ubat. Tapi Ustaz, tapi itu ada pula. Jaga pantang. Doktor akan sebut jaga pantang. Apa pantang? Kaki 2 tak apa. Kaki 4 jangan. Kaki 2 tak apa. Kaki 4 jangan. Kaki 2 apa? Ayam lah itik. Kaki 4 lembu kambing. Saya percaya kat doktor sampai lah tak makan kambing, tak makan tak makan lembu. Sebab katanya kolesterol. Bila kita jaga semua ni, kesihatan kita insya-Allah elok. Kita kena gout. Doktor bagi ubat. Pantang. Apa pantang? Makanan laut seperti ketam, kerang, udang, sotong, kerang. Pantang dah. Tapi saya satu lagi pantang ni saya tak pernah dengar. Hari tu baru saya dengar. Biasalah udang, ketam, sotong tu biasalah. Kacang, macam parpu, kacang tanah, kacang semua tak boleh. Tapi ada satu lagi patah ikan bilis, itu semua tak boleh tu. Saya masa kena stroke dulu, saya pergi naik seragam. Kita duit tak ada, jadi kita nak beli tu mahal, ada 12,000 lebih. Pergi naik seragam tu percuma, tak kena bayar apa-apa pun. Saya pun pergi lah 3-4 kali lah. Tapi dia sementara nak tunggu giliran tu, mana yang tak sempat, tak cukup tempat, dia pihak penganjur tu dia akan bagi ceramah tentang kesihatan ni lah. Hari tu tuan-tuan, antara saya tunggu giliran saya, penganjur program tu minta pesakit-pesakit untuk tampil di hadapan menceritakan sakit dia, pengalaman sakit dia. Pakcik duduk depan ni, cerita sikit, pakcik sakit apa? Assalamualaikum, saya ni sakit gout. Sakit gout. Berapa lama pakcik sakit?
Dia pun habak lah saya sakit berapa 10 tahun dah sakit gout. Tapi gout saya ni tak macam gout orang. Orang kalau gout tak boleh makan udang, sok ketam, itu ini. Saya makan ketam tak apa. Makan udang pun tak apa. Tak ada masalah. Habis pakcik gout dapat? Tak tahu. Tak boleh makan kacang. Kacang pun tak apa. Boleh saya makan kacang, tak apa, tak ada masalah. Makan roti canai, kacang perpu, tak ada apa pun. Oh, kot pakcik ni, god pakcik ni, dia kata ikan bilis kot. Ikan bilis pun tak apa. Oh, dia boleh makan ikan bilis, apa semua elok. Habis pakcik tak boleh makan apa. Saya tak boleh makan pisang mah. Pernah tuan-tuan dengar gout pisang mah? Yang tu lah pertama kali saya dengar orang gout tak boleh makan pisang mah. Nama kawan yang anjur pun saya pun pedih ni, tak pernah dengar macam ni pula. Ada gout pisang mah. Pokoknya bila kita sakit, maka doktor, tabib akan bagi 2 benda kat kita. Yang pertama, makan ubat. Yang kedua, jaga pantang. 2 benda ni cukup penting dalam perubatan. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala Imam Ghazali. Ya. Fa ini sabab. Nah. Faka'annaka bil marid khad yari'u wasahha. Maka sekiranya adalah bagi marid itu, apabila dia ambil dua-dua tu, sesungguhnya ianya sembuh dan sehat. Biasanya begitulah. Apabila pesakit ni menerima ubat, makan ubat dan jaga pantang, biasanya dia baik, sembuh dan dia sehat, insya-Allah. Wa illa wal ihtima'u bihi aula. Dan sekiranya terpaksa pilih salah satu, nak jaga pantang ke nak makan ubat, maka dia kata pantang tu lebih utama daripada makan ubat tidak berpantang. Ada orang jaga pantang saja dia boleh sehat. Dia boleh sehat. Ada orang dia sakit gout, dia cerita kat saya pengalaman dia sakit gout. Dia tak makan makanan-makanan laut ni, dia jaga pantang, dia minum air sejuk kan. Dia banyak minum air masak. Gout dia hilang. Ada orang jadi macam tu. Tak makan ubat, jaga pantang, penyakit boleh hilang. Makan ubat, pantang tak jaga, ubat tak dia kerja. Kalau terpaksa pilih salah satu, makan ubat atau berpantang, pilihlah berpantang. Jaga pantang. Jaga pantang lebih utama. Kata siapa? Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Idla yang fa'u dawa'un ma'atarkil ihtima'. Kerana tidak akan memberi makna ubat kalau sekiranya tak jaga pantang. Ubat makan rajin, pantang tak jaga, tak jadi. Makan ubat darah tinggi, makan nasi tengah malam. Doktor duk abak dah jaga makan nasi malam. Ya tu nasi betul-betul dah lah nasi digoreng pula berminyak lagi. Lepas tu ada udang pula, goreng udang. Hai lah cantik. Lepas makan tidur. Pagi-pagi tu dia. Saya hari tu tuan-tuan ceritanya. Saya buat satu kuliah di Taman Selasih dekat Kulim. Cerita mak saya bawa kat saya pulut lepak. Saya suka makan pulut lepak masa dalam tahanan. Lepas tu ada seorang muslimat tu, bulan depan tu saya pergi Taman Selasih. Dia jumpa saya. Lepas dia barang jumpa ustaz. Nak bagi kat dia ustaz. Dia kata hadiah satu. Dia bawa satu bungkusan bagi kat saya. Saya tanya apa dia? Ustaz, balik buka di rumah dia.
Sampai rumah pukul 2 pagi, 3 pagi. Buka-buka pulut lepah. Saya juga suka pulut lepah. Malam tu saja saya makan 7-8 tu saya makan. Mangkit pagi tuan-tuan. Cek darah 160. Ketegak tak berturun. Pulut, cukup. Payah betul. Pulut cukup ni. Cukup membahayakan bagi orang yang penyakit darah tinggi, yang ada kolesterol tinggi. Cukup bahaya. Kita tak jaga pantang, memang bahaya. Cukup bahaya. Jadi lebih utama jaga pantang. Kalau terpaksa ambil satu, nak ambil ubat ke jaga pantang? Lebih utama, kata Imam Ghazali, kita jaga pantang. Walakat yang fa'ul ihtima, ya, ma'atarkid dawa. Sesungguhnya, kata Imam Ghazali, akan memberi munafaat pantang tu walaupun dengan tak ada ubat. Tak makan ubat, tapi jaga pantang. Maka pantang tu akan memberi munafaat. Tapi makan ubat, tak jaga pantang, ubat tu tak akan memberi munafaat. Itu cerita dia. Makan ubat, tak jaga pantang, ubat tak ada manfaat. Jaga pantang, tak makan ubat, insya-Allah pantang tu akan memberi manfaat kepada kesihatan kita. Kalau dua-dua sekali, itu lagi cantik. Ubat makan, pantang pun jaga. Cakap saja kan, tapi kita pun lagak pantang larang. Kadang-kadang lagak juga kan. Macam mana tak lagak tuan-tuan. Keluar hospital. Masa keluar tu doktor bagi ceramah kat saya. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Ikan goreng tak boleh. Suruh ikan rebus ya. Garam lebih tak boleh. Masin darah tinggi. Yang ni tak boleh, ni tak boleh. Mula-mula boleh lah buat. Mula-mula makan 5 sudu. Kan? Nasi tu yang tak ada ni, tak ada ni. Hari kedua kuih korang. Tinggal 2 sudu. Lama-lama tak lalu makan. Badan kuih kurui. Tenaga kuih tak ada. Mai seorang yang berpengalaman kena darah tinggi, stroke, dia cerita kat saya, Ustaz makan, tak apa. Jangan lebih-lebih sudah. Ustaz beli satu tu pump darah tu, BP set tu. Blood pressure set tu. Cek darah. Kalau agak tinggi sangat dia punya kolesterol dia tinggi, sampai 140-50, kuranglah sikit. Kalau dia main 120, 130, duk belian elok, tak apalah. Sebab begitu. Barulah boleh kita makan lalu, boleh buat kerja, berpeluk. Sudah makan tawak hebiak mana boleh. Tak larat kita, aku yang rebus, mana pergi. Tak boleh pergi. Jadi bersederhana. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in, aslu kulli dawa'in, ya, al-himyah. Maknanya asal bagi tiap-tiap penyakit al-himyah. Apa himyah? Iaitu badan gemuk. Itu dia. Wal maknayu biha wallahu alam, ya, tu ni angkulli dawain, terkaya daripada segala ubat, ya. Jadi kita bila kita makan banyak, gemuk badan. Jadi makna ubat, makna kita asal ubat tu, makna kata badan yang kurus, makna kata jaga pantang. Kan? Memang berpunca semua penyakit punca daripada makan. Dan makan padang kita pun gemuk. Orang gemuk cuba tengok. Macam penyakit tu ada kat dia. Kan? Itu dia. Jadi nak kaya dia ni, mengkayai makna kata tu ni, dia kata angkuli dawa, maka terkaya daripada segala ubat. Apa dia? Iaitu makna kata dengan
kurangkan makan atau jaga pantang, insya-Allah. Waliza yuqalu inna ahlul hindi ya jalla mu'alajihim bil himmiyah bima'ni marid anil akli wasyabi wal kalami indata ayyam. Maka sesungguhnya telah berlakulah dikatakan ahlul hindi ni, tabib-tabib di negeri India, Hindi, mereka membesarkan, dia kata cara pengubatan mereka itu iaitu dengan berpantang. Apa pantang dia? Iaitu yamna'u marid anil akli, iaitu dengan melarang bahawa makna kata orang sakit tu daripada makan, wasyara' dan minum, wal kalam dan bercakap, indata ayyam dalam beberapa hari. Itu cara berubat di setengah, makna kata tabib-tabib ataupun doktor-doktor daripada India di zaman Imam Ghazali. Bila orang sakit, dia ada jadual dia. Berapa hari? Sehari ke? 2 hari ke? Ditahan kawan tu. Jangan makan. Jangan minum. Jangan bercakap. Berpantang. Ya. Itu dia. Apa jadi dengan orang ni? Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, wasahha, sihat orang tu. Lepas tu ada orang tu dengan berpuasa, dia boleh sihat. Dia tak buat apa, dia puasa. Dia puasa. Hari-hari dia puasa. Lepas tu, dia buka puasa pun, dia makan sikit-sikit dia, makan tak banyak. Penyakit yang dia hinggapi, alhamdulillah, boleh sembuh. Ada orang jenis sakit-sakit macam tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Bizalika, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, la ghaira, dan tidak ada jalan-jalan lain. Dengan berpantang saja penyakit dia boleh makna kata sembuh. Fatabayyana laka bihazihi anna taqwa milakul amri wajahu haruhu. Maka telah jelaslah bagimu apabila berkaitan dengan perkara ini, sesungguhnya takwa itu memiliki urusan dan permata yang cukup hebat. Jadi orang yang bertakwa, buat perintah Allah, jaga sungguh-sungguh larangan Allah. Yang Tuhan larang tu dijaga sungguh-sungguh. Maka dia telah memiliki makna kata nilai ataupun nilai ibadat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahluha, orang yang bersifat dengan sifat takwa ini, humul taiqatul ulya minal ubbad. Mereka merupakan orang yang tinggi di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang beribadat. Orang yang bertakwa. Ayu ta'a fala yuqsa. Sentiasa taat kepada Allah dan tidak melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggi nilainya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu, orang yang bertakwa di kalangan kamu. Iaitu menjaga diri dia. Jangan melakukan benda-benda perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'alaika, dia kata, bibazlil majhud fi zalika. Maka lazimlah atasmu dengan mencampakkan kesungguhan pada yang demikian itu. Beri fokus, tumpuan, kesungguhan kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar kita bahagia di dunia, terutama bahagia di negeri akhirat. Cukup-cukuplah. Mana yang lepas-lepas kita bertaubat kepada Allah.
Buat benda-benda baru yang boleh menzalimi diri kita sendiri. Buat benda yang Tuhan larang. Jangan. Kita umur pun makin tua. Kematian makin hampir, makin dekat. Ya. Kita jangan bebankan diri kita dengan dosa-dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lama-lama kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Taala. Tolong ambil kesempatan kedatangan Ramadan yang penuh barakah ini. Bulan keampunan. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ini 1/3 akhir malam. Terutama malam-malam yang diberkati oleh Allah. Antaranya bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah Tuhanku, Nabi kata, berkatilah kami di bulan Rejab dan Sya'ban. Nabi sebut Rejab, Sya'ban. Ini bulan yang diberkati oleh Allah. Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa kena sampai Ramadan? Bulan Ramadan bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan keampunan. Minta ampun Tuhan makbul. Wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Tuhan kata, bila hamba-Ku bertanya kamu Muhammad tentang diriku, kamu jawab, aku ni dekat dengan mereka. Wa inni qarib, aku dekat. Sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Aku akan perkenankan doa orang yang berdoa kepada aku. Doa kita Tuhan nak makbul. Kita minta ampun, Tuhan bersedia nak ampun. Amailah kita hidupkan ketiga-tiga bulan ni tuan-tuan. Mana tahu kut-kut ini Ramadan terakhir untuk kita. Mana tahu. Berapa banyak kawan kita tahun lepas berpuasa dengan kita, tahun ni dah tak ada. Siapa boleh jamin dia akan jumpa Ramadan tahun depan? Belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu. Duk sihat elok-elok, dengar-dengar BTS ada COVID, masuk hospital kena tidur. Tidur terus mati. Banyak, tuan. Ramai. Kawan saya pun kena macam tu. Masuk hospital, nafas kurang. Pernafasan dia tak kuat. Doktor bagi tidur. Tidur ayak tu habis tu. Kita tak tahu sama ada tahun depan kita boleh jumpa Ramadan atau tidak. Kita bayangkan kemungkinan besar Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita. Kita nak pulun sungguh-sungguh. Kalau boleh tiap-tiap malam kita nak menghidupkan malam-malam Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ni tuan-tuan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bertemu bulan tersebut, Lailatul Qadar, dalam keadaan kita beribadat kepada Allah, ibadat kita tuan-tuan, ibarat kita beribadat 1000 bulan. Menyamai 83 tahun. 83 tahun. Siangnya berpuasa, malamnya beribadat sepanjang malam. 83 tahun. Sepanjang hidup kita sekali saja kena kenal itu hadap. Allah bahagia dah tuan-tuan. Ini peluang ni, peluang. Kalau tuan-tuan tak ambil kesempatan, rugi yang amat sangat. Jadi untuk dapat tu, tuan-tuan kena mula dengan Rejab. Rejab ni kena mula dah. Baca Quran, bangun malam, puasa sunat. Kita puasa, tentu nak makin sok. Makin sok tu tahajud sekali. Tidak. Bila puasa, dapat tahajud. Kita makan sok dengan tahajud. Tak boleh buat sebulan Rejab. Buatlah tuan-tuan berapa yang kita boleh. 2 minggu ke 3 minggu pun jadilah. Mes Sya'ban, terus. Bila tuan-tuan ada cerita bagi, bila tuan-tuan nak berpuasa ni, dia
Dua benda tuan-tuan kena jaga sungguh-sungguh. Selain pada jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga kaki, jaga tangan. Dua benda tuan-tuan kena jaga. Yang pertama, pastikan tuan-tuan berbuka puasa dengan makanan yang halal. Makanan yang betul-betul halal. Kalau eloknya kita masak sendiri. Kalau boleh tak sampai belilah di kedai-kedai pasar Ramadan atau tak salah. Kita masak sendiri. Walaupun tak sedap pun tak apa. Kita yang penting halal. Pasal apa? Sebab Tuhan sendiri sebut, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang halal dan kerjakanlah amal soleh. Kata Imam Ghazali, dengan makan yang halal baru boleh buat amal soleh, baru boleh menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu satu. Halal. Yang kedua, jangan makan banyak. Buka puasa, jangan makan banyak. Jangan terlampau lapar, jangan terlampau kenyang. Sederhana. Tuan-tuan makan cara sederhana, tuan-tuan ada kekuatan nak bangun malam. Hidupkan malam. Tuan-tuan makan banyak memang tak boleh. Sebab Nabi kata, la tumitul khalba bikasrati ta'am wasyara'. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Buka puasa banyak makan, banyak minum, hati mati. Hati mati tak boleh bangkit. Ibadat tu tuan. Panjang Ramadan. Kita nak buat ibadat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam nak buat ibadat. Tiap-tiap malam tu tuan. Kita tak tahu itu kadar malam apa. Tapi Rasulullah SAW malam 20 ke atas tu dia puluh lagi deras. Dia speed cukup-cukup. Untuk kekuatan itu tuan-tuan, dua benda. Makan jangan banyak, makan yang halal. Untuk itu kita latih, start Rejab ni latih dah. Bulan Rejab ni kita mula dah. Sikit-sikit kurangkan makanan kita. Mei Sya'ban lagi kurang. Mei Ramadan kita dah steady berhadapan dengan kedatangan Ramadan. Untuk kita berpuasa siangnya, jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga semua anggota jaga. Jaga hati. Hati ingat Allah, jangan ingat yang lain. Buka puasa ala kadar. Kemudian kita boleh bangkit malam. Kita bangkit. Mai sembahyang tarawih, balik tidur. Jangan cerita banyak. Set jam mungkin 4 pagi, bangkit. Daripada pagi 4 pagi sampai ke subuh. Sembahyang jemaah jangan tinggal. Mai subuh berjamaah. Zuhur, asar, maghrib. Jangan tinggal jamaah. Qabliyah, ba'diyah, semua buat. Anggap ni Ramadan terakhir untuk aku. Baca Quran jangan tinggal. 30 malam, 30 hari baca Quran. InsyaAllah tuan-tuan. Di samping minta belah kasihan Allah, merayukan Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Dengan rahmat belah kasihan dia, dia anugerahkan kita Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dia bagi insyaAllah mudah-mudahan. Mana tahu tuan-tuan. Saya cakap ni bukan untuk tuan-tuan sebenarnya, untuk diri saya. Kita pun dah terasa diri kita ni dah makin kurang. Tenaga makin kurang dah. Penyakit satu-satu main kat kita. Ya, mata pun kurang terang dah. Tak macam dulu dah. Ni tanda-tanda Tuhan yang nak ambil kita. Jadi kita peringatkan diri kita. Dan kita sampai pada orang lain tu sebenarnya dia lebih tuju kepada diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan sebelum berunduk ni, kami macam biasalah setiap tahun berpuasa warga pondok ni, Rejab, Sya'ban, Ramadan memanglah kami hidupkan malam-malam tu 3 bulan. Macam-macam kegiatan ibadat kita buat. Baca Quran, majlis ilmu, kuliah. Kuliah kita gandakan lagi. Lepas tu pula ada macam-macam kegiatan lah. Tadarus Quran, Qiyamul Lail dan sebagainya. Di samping itu kita juga tak tinggal mengenangkan arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Kita ada buat tahlil arwah tiap-tiap hari selama 3 bulan tu. Tiap-tiap hari kita buat. Jadi kalau tuan-tuan ada teringat ke mak pak kita yang telah meninggal dunia, adik-beradik ke apa semua, tuan-tuan ingat nak buat tahlil untuk mereka,
Bolehlah tuan-tuan ambil borang tu ada dekat tempat jualan tu, isikan nama arwah-arwah yang kita hajati tu. Kemudian kalau rasa nak bersedekah pun kita terima. Terutamanya untuk makanan berbuka puasa untuk warga pondok dan juga jamuan untuk bersahur. Makan sup dan buka puasa sepanjang 3 bulan tu. Berapa tuan-tuan ikhlas, bagilah berapa ringgit pun kita terima lah. Kita beli bahan seperti ayam, beli barai, beli minyak, semua untuk masak makan untuk warga pondok dan pelajar tahfiz sepanjang 3 bulan tersebut. Jadi tuan-tuan bagilah berapa kita insya-Allah terima. Jangan satu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan marilah tuan-tuan kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencucuri rahmatnya ke atas kita dan memilih kita ni sebagai hamba-Nya yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi tuan-tuan, perkhabaran duka cita. Hari Khamis baru ni, Khamis minggu lepas. Kebetulan saya nak pergi kuliah di Gerik. Sampai di Gerik tu pukul 5 petang dapat panggilan telefon. Bagi tahu bahawasanya Tok Guru, Tok Ayah Muhammad Isa bin Yahya, seorang ulama tua, 106 tahun umur dia. Dia anak murid tu Pandak di Kedah di sana tu, yang depa di Mekah tu. Dia meninggal dunia. Tapi sebelum dia meninggal dunia, alhamdulillah saya dan anak murid saya dan juga guru-guru kami di sekolah kami itu sempat mengambil zikir tarikat daripada beliau, iaitu tarikat Syatariyah. Dan malam ni saya bacakan doa yang diijazahkan kepada saya untuk diamalkan. Makna kata melalui tarikat tersebut, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin 'anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wal muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.